Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar sekalian, apa khabar semua? Selamat kembali ke sekolah pada tahun 2021. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu tajuk baru bersama-sama Ustazah selepas ini. Beriman kepada Rasul, Unit 1, Konsep Kenabian. Antara objektif pembelajaran, yang pertama menyatakan maksud Nabi dan Rasul, yang kedua menyenaraikan sifat wajib dan sifat mustahil para Rasul, yang ketiga menyatakan 3 hikmah Rasul dipilih di kalangan manusia, yang keempat menyatakan maksud Rasul Ulul Azmi dan Rasul-Rasulnya, dan yang kelima menyatakan maksud Ismatul Rasul dan mukjizat serta jenis-jenisnya. Apakah maksud beriman kepada Rasul? Maksud beriman kepada Rasul ialah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada umatnya dan meyakini pengutusan 25 orang Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seterusnya, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sementara Rasul, seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sifat-sifat Rasul terbahagi kepada 3, iaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Sifat wajib ialah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat mustahil, kazib, khianah, kitman, balada. Sifat harus bagi Rasul memiliki sifat manusia yang tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan mereka. Hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Yang pertama, dapat menunjukkan contoh yang sempurna. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih sebagai khalifah. Yang ketiga, sebagai ujian manusia sama ada mengakui kebenaran Rasul atau mendustakan. Dan yang keempat, agar manusia lebih mudah beriman kepada Rasul. Seterusnya kita akan melihat maksud Ismatul Rasul. Dari segi bahasa, Ismatul Rasul bermaksud terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Dari segi istilah, Ismatul Rasul ialah peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para Rasul daripada melakukan dosa dalam apa jua bentuk sekalipun sama ada dosa kecil atau dosa besar. Para pelajar yang dikasihi sekalian, apakah maksud mukjizat? Mukjizat dari segi bahasa bermaksud melemahkan, manakala dari sudut istilah, perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Mukjizat terbagi kepada 2 jenis, iaitu mukjizat hissiyah dan juga mukjizat ma'nawiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat hissiyah dan mukjizat ma'nawiyah? Mukjizat hissiyah ialah mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera tetapi tidak berkekalan. Mukjizat hissiyah berlaku ketika seseorang Rasul masih hidup. Sementara ma'nawiyah ialah mukjizat yang dipahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu dan ianya kekal hingga hari kiamat. Contoh mukjizat hissiyah. Nabi Saleh, seekor unta betina yang sempurna sifatnya keluar dari batu. Sementara Nabi Musa, yang pertama, tongkat bertukar menjadi ular dan menelan jelmaan ular tukang sihir. Yang kedua, 12 mata air terpancar daripada batu yang dipukul dengan tongkat baginda. Contoh mukjizat ma'nawiyah. Nabi Isa membuat burung daripada tanah dan hidup dengan izin Allah. Dan contoh mukjizat ma'nawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu peristiwa Isra Mi'raj dan juga peristiwa membelah bulan dengan isyarat tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan melihat maksud Ulul Azmi.
Ulul azmi ialah Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam berdakwah. Rasul Ulul Azmi ada 5 orang, iaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas seorang Rasul, yang pertama, menjadi saksi manusia yang tidak beriman. Yang kedua, menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah. Yang ketiga, menjadi contoh tauladan yang baik kepada umat manusia. Dan yang keempat, menyampaikan berita gembira. Kesan beriman kepada para Rasul. Pertama, bersyukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah dan menyampaikan dengan sabar. Yang ketiga, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kerana mematuhi perintah Allah dan Rasul. Alhamdulillah, selesai tajuk beriman kepada Rasul. Ustazah akan berikan kamu latihan kebat, iaitu beriman kepada para Rasul akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut.